Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi, salam Jumaat, penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam. Moga-moga kita boleh memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari yang berkah ini, pada hari yang penuh dengan kebaikan ini. Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Zimadun, Hardi Suhaimi, Jamilah Ihsan, Aminah Hitam, Bunga Lawang, Nurisa Wan Hasan, Safiyah Sapian, Rozana Aziz, Rin Khairil, Jamilah Ihsan, Fauzia Aziz, Asnah Darus, Noraha Manab, kemudian Zainun Hadi, Rujilah Muhammad Yusuf, Samsyiah Saleh, Bunga Lawang, Zaliha Kamaruddin, Laila Omar, Kamiza Muhammad Amil, Zahra Alias, Faridah Manab, Zuraida Siddiq, serta Ramlah Dasuki, Hajarah Zai dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan Yusuf bin Nurdin, Ana Sukaimi dan juga Siha Cika. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Hari ini kita nak sambung masih lagi pada muka surat 152 pada ayat yang ke-21 daripada surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Ayat yang ke-21 daripada surah yang ke-7 surah Al-A'raf. Pada ayat-ayat yang sebelum ini kita sedang membicarakan, Al-Quran sedang membicarakan berkenaan tentang iblis dan juga Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bagaimana iblis ketika mana Allah perintahkan, bagaimana Nabi Adam ketika mana Allah perintahkan baginda untuk tinggal dan menetap di dalam syurga, mengambil sebanyak mungkin manfaat dan faedah daripada nikmat-nikmat syurga kecuali satu, iaitu pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada pada ayat yang ke-19. Lalu kita nampak bila iblis dapat tahu ada satu pohon yang tertentu yang Allah larang untuk menguji Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka pada ayat yang ke-20 semalam kita telah baca bagaimana iblis mulakan dengan waswas. Fawaswasa lahumas syaitan. Iblis pada waktu itu mulakan dengan bisikan-bisikan, dengan as-sautul khafi. Pada waktu itu bisikan-bisikan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tak cukup dengan itu, iblis pada waktu itu menipu dan memperdaya Nabi Adam dan Hawa. Maka iblis menyebutkan, iblis berkata pada ayat yang ke-20, tidaklah Tuhan kamu melarang kamu wahai Adam dan isteri kamu untuk menghampiri pokok ini kecuali sesiapa yang hampir pada pokok ini pada waktu itu akan menjadi malaikat. Au takuna minal khalidin, ataupun kamu akan kekal selama-lamanya dalam syurga. Maka
Kata para ulama tafsir, contohnya dalam tafsir Al-Wasit, maka disebutkan di sini, maka iblis pada waktu itu step yang pertama diletakkan bisikan-bisikan terlebih dahulu. Step iblis yang kedua, pada waktu itu dia memperdaya, menipu Nabi Adam dan Hawa. Dan kita dah baca dah apakah yang dia perdaya dan katakan kepada Nabi Adam dan Hawa. Kemudian pada ayat yang ke-20, summa akal Quran, Al-Quran menceritakan kepada kita pada ayat yang ke-21, anna iblis, bagaimana iblis lam yaktafi, pada waktu itu tidak merasa cukup dengan sekadar meletakkan was-was, tidak merasa cukup dengan pada waktu itu ucapan-ucapan yang memperdayakan. Maka pada waktu itu iblis, firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-21, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka perkara yang ketiga, selepas iblis meletakkan bisikan-bisikan was-was, kemudian dia memperdaya dengan kata-kata dia bahawa Allah taklah larang untuk makan daripada pohon ini kecuali orang yang makan akan menjadi malaikat, ataupun orang yang makan pada waktu itu akan kekal selama-lamanya dalam syurga. Maka timbul soalan dalam hati kita, kenapa Nabi Adam percaya? Kerana sebab yang ketiga. Firman Allah, wa qasamahuma, dan syaitan pada waktu itu bersumpah kepada kedua-duanya Adam dan Hawa. Dia bersumpah. Bersumpah menggunakan apa? Bersumpah pada waktu itu menggunakan nama Allah. Dia bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Wa qasama. Qasama yuqasimu muqasamah, daripada bab mufa'alah. Maka kata Imam Alusi rahimahullahu ta'ala, innama ubbira bisighatil mufa'alah, hanya senya dibawakan dengan lafaz mufa'alah. Padahal yang bersumpah hanya iblis, bukanlah kedua-duanya bersumpah. Lalu sepatutnya kalaulah seorang bersumpah, jarang digunakan kata kerja daripada bab mufa'alah. Tetapi nak menunjukkan mubalaghah, bersungguh-sungguh ni iblis bersumpah menggunakan nama Allah. Sebab itu walaupun dalam ayat ni tak disebut, maka dalam tafsir menyebut pada waktu itu iblis bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Nak jadikan Nabi Adam percaya, nak pada waktu itu perdayakan Nabi Adam. Wa qasama, dan telah bersumpah menggunakan nama Allah, bersumpah yang bersungguh-sungguh, huma, kepada keduanya Nabi Adam dan Hawa. Maka ini tahap yang ketiga yang iblis buat pada waktu itu. Tak cukup dengan was-was, tak cukup pada waktu itu dengan memperdaya dan menipu dengan kata-katanya. Iblis pada waktu itu telah bersumpah menggunakan nama Allah. Maka pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat ini, bahawa kena berhati-hati. Satunya pada waktu itu untuk kita menggunakan nama Allah. Janganlah sewenang-wenangnya kita bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Yang kedua, kita kena berhati-hati bahawa walaupun seseorang itu bersumpah dengan menggunakan nama Allah, maka tetap kena berhati-hati. Jangan mudah terpedaya, kerana turut bersumpah menggunakan nama Allah adalah iblis. Dan pada waktu itu dia bohong dalam sumpahnya. Dia berbohong dalam sumpahnya menggunakan nama Allah. Maka pengajaran yang kita dapat, kadang-kadang kita mudah percaya orang tu dia sumpah menggunakan nama Allah, kita terus percaya. Padahal bagus kita selidik terlebih dahulu, kita berhati-hati terlebih dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Okey.
Allahumma salli ala sayyidina. Sama juga pengajaran yang kita boleh dapat, kata para ulama tafsir, ketika mana kita lihat kisah adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bagaimana mereka memperdayakan ayah mereka supaya mereka boleh buang Nabi Yusuf jauh daripada keluarga. Kerana hasad dan dengki yang mereka lihat daripada kasih sayang ayah mereka terhadap Yusuf, walaupun itu adalah adik mereka sendiri. Maka sama juga pada ayat-ayat seperti ini, ianya memberi pengajaran yang sangat besar kepada kita untuk berhati-hati apabila bermuamalah dengan manusia. Apabila pada waktu itu kita berhadapan dengan manusia. Bayangkan Nabi Adam pada waktu itu diperdaya oleh iblis, walhal dia bersumpah menggunakan nama Allah. Sebab itu disebutkan di sini waqasamahuma, dan telah bersumpah menggunakan nama Allah, bersumpah yang bersungguh-sungguh iblis kepada Adam dan Hawa. Maka kena berhati-hati. Kena berhati-hati, maka itu pengajaran yang pertama. Walaupun menggunakan nama Allah, walaupun pada waktu itu bersumpah atas nama Allah, kita kena sangat berhati-hati. Tak cukup dengan itu, firman Allah, iblis pada waktu itu mendakwa, ini, wahai Adam, kenapa engkau tak percaya aku? Wahai Hawa, kenapa tak percaya aku? Ini, sesungguhnya aku, lakuma, untuk kamu berdua, la, pasti, min, daripada, an-nasihin, orang-orang yang menginginkan kebaikan. Nasaha memberi makna menginginkan kebaikan. Sebab itu daripada situ datangnya nasihah. Nasihah bahasa Arab. Apakah maksud nasihah? Pada waktu itu kerana kita inginkan kebaikan untuk seseorang itu, maka kita tegur dia. Kita pada waktu itu bercakap dengan dia. Lalu ianya dipanggil nasihah kerana menginginkan kebaikan. Dah menjadi bahasa Melayu, nasihat. Lalu pada waktu ini iblis dahlah dia letakkan was-was. Dia perdaya Nabi Adam dengan kata-kata dia. Dia berbohong. Tak cukup dengan itu dia bersumpah. Tak cukup dengan itu dia pujuk lagi. Pada waktu itu dengan kata-katanya, inni lakuma laminan nasihin. Wahai Adam, aku cakap untuk kamu makan daripada pohon ini hanya kerana sesungguhnya aku daripada kalangan orang-orang yang nasihin, yang ingin kebaikan untuk kamu. Maka ini pun kita kena berhati-hati. Pengajaran yang kedua, lagi-lagi bila ada orang cakap dengan kita, aku sebenarnya, bukankah aku ni best friend kau? Bukankah aku ni dah lama kenal kau? Bukankah aku pada waktu ni engkau dah kenal aku siapa? Lagi kena berhati-hati. Kita Allah berikan akal untuk berfikir. Kita Allah berikan kekuatan untuk menyelidik. Maka jangan kerana pada waktu itu orang tu adalah sekian-sekian, kita percaya. Janganlah hanya kerana orang tu cakap dia inginkan kebaikan untuk kita, lalu kita pun melabur duit kita. Janganlah kerana pada waktu tu orang tu cakap dia inginkan pada waktu tu nasihat dan juga keuntungan untuk kita, kita pun serahkan segala-galanya. Kena sangat berhati-hati. Jangan mudah terpedaya. Jangan mudah terpedaya dengan bisikan syaitan, apatah lagi bisikan manusia. Minal jinnati wan nas. Kejahatan itu kadangkala dalam bentuk syaitan yang kita tak nampak. Tapi kadangkala kejahatan itu juga datang dalam bentuk manusia yang kita boleh nampak. Maka daripada inni lakuma laminan nasihin pun pengajaran yang kita kena ambil. Jangan pada waktu itu seseorang itu dia kata diinginkan kebaikan untuk kita, kita terus percaya. Maka Nabi Adam pada waktu itu telah diperdayakan dengan was-was. Dengan pada waktu itu dalam tafsir Al-Wasit disebut, pada waktu itu dengan ghurur, diperdaya, ditipu pada ayat 20. Kemudian dengan sumpah palsu. Yang keempat pada waktu itu dengan kata-kata, inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku menginginkan kebaikan untuk kamu wahai Adam. Percayalah. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, apakah yang berlaku bila pada waktu itu begitu banyak cara syaitan nak perdaya? Bukan sekali, bukan satu cara, pelbagai cara. Maka Al-Quran menceritakan kepada kita bagaimana berjayanya iblis pada waktu itu memperdaya Nabi Adam dan juga Hawa. Iblis berjaya untuk memperdaya Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Firman Allah Subhanahu wa taala,
maka dalla iblis pada waktu itu berjaya memujuk huma, mereka berdua, Adam dan Hawa. Iblis berjaya. Tapi pengajaran yang kita dapat, dia bukan pujuk dengan satu cara, tapi banyak cara dia buat. Bagaimana step itu yang berlaku, daripada meletakkan bisikan terlebih dahulu. Dia tak terus suruh, dia letakkan bisikan terlebih dahulu, disusuli pada waktu itu dengan bawakan alasan kenapa Allah tak benarkan. Dan kadang-kala itu yang kita nampak alasan kenapa manusia buat maksiat. Alasan yang tertentu kenapa manusia pada waktu itu gunakan logiknya, lalu dia tidak mahu bertaubat. Maka pada waktu itu iblis datangkan alasan, tapi penuh dengan penipuan. Kemudian datang pula step yang ketiga. Pada waktu itu dia bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Datang pula step yang keempat. Pada waktu itu mengatakan dia hanya ingin kebaikan untuk Nabi Adam. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, maka dalla, syaitan telah berjaya memperdaya huma, mereka berdua, Adam dan Hawa, bighurur, pada waktu itu dengan tipu daya. Dia berjaya pada waktu itu memperdaya dan juga menipu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka apakah yang berlaku? Falamma, Nabi Adam pada waktu itu makan daripada pohon tersebut. Lalu Al-Quran gambarkan, falamma, maka apabila, zaqa, mereka berdua iaitu Adam dan Hawa merasa. Dia pun makan, dia pun rasa. Asyajarah, buah daripada pohon yang Allah larang tadi. Maka pada waktu itu apakah natijahnya? Badat lahuma sawatuhuma, badat ay zaharat, maka zahirlah, terlihatlah pada keduanya, sawatu aurat huma, mereka berdua. Maka ada dua tafsiran di sini. Maksud yang pertama, terlihatlah aurat mereka berdua. Sebahagian besar para ulama tafsir menyebut bila Nabi Adam langgar je perintah Allah, bila Nabi Adam makan je daripada buah yang dilarang oleh Allah, semua pakaian kemuliaan dia pada waktu itu terbuka. Semua pakaian dia automatik terbuka. Maka Nabi Adam dan Hawa pun pada waktu itu mengambil daun-daun syurga dan menutup aurat mereka, pada waktu itu kemaluan mereka. Maka itu tafsiran yang pertama. Ada juga tafsir yang pada waktu itu menterjemahkan pakaian sebagai pada waktu itu pakaian ketaatan, dan terbukanya pakaian maksudnya adalah maksiat. Maka ketika mana Nabi Adam pada waktu itu melanggar perintah Allah, maka pada waktu itu terbukalah daripadanya pakaian ketaatan. Dan bagaimana pula nak memahami tafsiran, maka Nabi Adam menutup tubuh badan dengan daun-daun seperti mana yang kita baca sebentar lagi. Maka ditafsirkan sebagai Nabi Adam pada waktu itu merasa malu sangat yang dia telah diperdaya dan dia melanggar perintah Allah. Lalu Nabi Adam dan Hawa bersembunyi di pohon-pohon, malunya kepada Allah. Lalu ada dua terjemahan dan tafsiran untuk tertanggalnya pakaian dan menutup tubuh badan dengan daun-daun. Makna yang pertama adalah makna hakiki. Pakaian semuanya terbuka ketika mana Nabi Adam langgar perintah Allah, lalu Nabi Adam terpaksa menutup tubuh badannya dengan daun-daun syurga. Makna yang kedua, pakaian daripada sudut majaz, bukan daripada makna hakiki. Bererti pakaian ketaatan tadi terbuka apabila Nabi Adam langgar perintah Allah. Lalu menutupnya Nabi Adam dengan daun-daun memberi makna Nabi Adam bersembunyi ketika mana dia malu dan segan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 22 ini, kerana ianya panjang, insya-Allah kita akan sambung esok. Lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Mohon jasa baik untuk sahabat-sahabat bantu share, kongsi dan juga sebarluaskan. Lalu mohon doakan juga untuk salah seorang daripada sahabat saya, Imam Surau Al-Munawwarah, Seksyen 13, Al-Fadil Ustaz Ihsan, yang mana baru subuh tadi ayah beliau telah meninggal dunia akibat daripada wabak COVID
di Hospital Shah Alam atau Hospital Kelang. Lalu mohon sama-sama kita doakan moga almarhum ditempatkan di kalangan orang-orang yang Allah redai. Lalu mohon sahabat-sahabat nanti sedekahkan Al-Fatihah untuk ayah kepada sahabat saya, iaitu Imam Surau Al-Munawwarah Al-Fadil Ustaz Ihsan, ayahnya yang telah pergi meninggalkan dunia yang sementara ini. Moga-moga Allah merahmati beliau. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kita jumpa pada jam 6 petang nanti insya-Allah.